Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan ikhwah yang dirahmati Allah, kita teruskan dengan kuliah Syarh Sunnah karangan Imam Al-Barbahari rahimahullah, wafat pada tahun 329 Hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat perkara yang ke-93. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, beriman bahawa Allah telah menampakkan kepada nabinya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang peristiwa yang akan terjadi pada umatnya hingga hari kiamat. Perkara 94, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة قيل يا رسول الله من هم قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu, iaitu Al-Jama'ah. Baginda ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Baginda bersabda, jalan yang sekarang aku tempuh bersama para sahabatku. Ya, kita berhenti di situ. Kita lihat perkara 93 tadi, beriman bahawa Allah telah menampakkan kepada nabinya peristiwa yang akan terjadi pada umatnya hingga hari kiamat. Ya, kita lihat perkara yang 93 ni berkenaan tentang perkara ghaib. Ya, apa maksud perkara ghaib? Yakni benda yang tidak dilihat, ya, benda yang tersembunyi. Ya, itu secara dasarnya lah. Ya, contohnya suatu benda yang kita tak nampak, maka ia adalah benda ghaib bagi kita. Ya, maka boleh jadi bagi orang lain tak ghaib, bagi orang lain mereka nampak. Ya, tetapi mengenangkan bahawa kita tak nampak, ya, dan kita tak tahu tentangnya, maka dia adalah termasuk dalam perkara ghaib bagi kita. Ya, dalam hal ini kita beriman bahawa manusia, tidak ada manusia sehinggakan para nabi, tidak ada sesiapa yang mengetahui perkara ghaib. Ya, ini kita kena beriman. Ini dasar kita. Ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh tuliskan ayat Quran ni supaya kita jadikan sebagai panduan kita sampai kita mati. Bahawa tidak ada sesiapa yang mengetahui benda ghaib. Ya, termasuk para nabi. Sebagaimana dalam surah An-Naml ayat 65. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaib illa Allah." Katakanlah, yakni wahai Muhammad, tidak ada sesiapa yang di langit atau bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Ya, katakanlah bahawa tidak ada sesiapa yang di langit atau di bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Ya, maka kita beriman bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui perkara ghaib, iaitu perkara-perkara yang di luar jangkauan ilmu makhluknya, di luar jangkauan ilmu manusia. Yang ini perkara ghaib ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam masa yang sama kita menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala ada menampakkan kepada nabinya, ya, sebahagian daripada perkara-perkara ghaib untuk maslahat dakwah. Maknanya ada perkara ghaib, bukan semua, ada, ya, sedikit sebanyak, sebahagian perkara ghaib
yang Allah nampakkan kepada nabinya untuk maslahat dakwah, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Allah ada menampakkan kepadanya sebahagian daripada atau sedikit sebanyak daripada perkara ghaib. Dan hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Jin ayat 26 dan 27. Firman Allah, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Dialah, yakni Allah, yang mengetahui perkara ghaib dan dia tidak menzahirkan hal ghaib itu kepada sesiapa. Perkara ghaib, ilmu ghaib hanya diketahui oleh Allah. Dia tidak menampakkan perkara ghaib itu kepada sesiapa illa man irtadha min rasul, kecuali kepada para rasul yang diredai oleh Allah. Maksudnya yang dikehendaki oleh Allah. Mana perkara ghaib yang Allah nak zahirkan kepada rasulnya, maka dia Allah akan melakukannya, ya. Maka ada benda-benda ghaib yang telah dijelaskan, telah dinampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti mana dalam sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dengan para sahabat, dengan sebahagian daripada sahabatnya, ya. Lalu Nabi melewati dua perkuburan, ya, yang telah dikebumikan pada sebelum itu, ya. Lalu Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diseksa. Macam mana Nabi mengetahuinya? Soal seksaan kubur ni adalah urusan ghaib. Jadi macam mana Nabi boleh kata kedua penghuni kubur ini sedang diseksa? Ya, ini adalah antara perkara ghaib yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjelaskan bahawa salah seorang daripada dua penghuni kubur tu dia mengadu domba, dan seorang lagi, ya, tidak membersihkan dirinya, tidak menjaga dirinya daripada air kencingnya, ya. Lalu Nabi mengambil sedahan, saya selalu keliru dahan dengan pelepah, ya. Dahan yang mana? Dahan branch yang besar tu. Bukan. Dia kurma tak ada dahan lah. Dia ada apa? Dia pelepah lah. Yang besar tengah-tengah tu apa? Tiang? Terang. Bahasa Melayu semua. Bahasa Melayu batang lah. Oh, batang. Dahan ranting. Ranting itu yang branching out. That one is branch. Twigs. Ranting is twigs. Twigs. Ranting is twigs. Pokok tamar kan dia just pelepah. Boleh ada pelepah? Pelepah is front. Dia pelepah. From the top. Branch is from the side of the trunk. Branch is up. Ada pening. Jadi pelepah. Lalu Nabi SAW mengambil sepelepah pokok kurma dan membelahkannya menjadi dua dan menacapkan sebelah pada satu kubur dan sebelah lagi di atas kubur yang kedua, dan mengatakan semoga Allah mengurangkan azab kedua-dua penghuni ini selagi mana ia tidak kering, ya. Maka ini semua antara perkara yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma boleh kita ambil moral faedah daripada hadis ini tentang perbuatan ramai sebahagian daripada masyarakat Islam pada hari ini yang menacapkan pokok-pokok di atas perkuburan. Mereka mengambilnya daripada hadis ini. Sekarang bukan dah tacap, tanam dengan dibaja dan disiram. Ya. Tapi itulah mereka ambil daripada hadis ini.
Tapi kalau kita lihat, ini adalah kekeliruan yang dahsyat. Ya. Pertamanya adalah Nabi dimaklumkan bahawa kedua mereka sedang diseksa. Dan ini adalah satu-satunya hadis yang Nabi buat macam ni. Bukan semua kubur yang Nabi lewati, Nabi tacapkan pokok kurma. Ya. Maka bila kita lihat kekeliruan adalah perbuatan orang yang meletakkan tanaman, pokok, tak kira apa pokok, ya, ialah perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi SAW. Kerana Nabi tak buat pada semua kubur. Bahkan dalam riwayat, Nabi buat 2 kubur ni sahaja. Itu sebab kerana Nabi kata mereka sedang diseksa. Sebab tu kita boleh ambil kesimpulan bahawa perbuatan orang yang menanam pokok atas kubur orang yang tersayang, maksudnya apa? Mereka berburuk sangka dengan penghuni kubur tu. Seolah-olah mereka beranggapan bahawa engkau ni sedang diseksa. Bukan tu saja, sejurus selepas ditanam saja kita dah iktikad macam tu. Sila akhir bulan kita dah pasang niat awal-awal bahawa engkau ni akan diseksa, engkau kubur nanti aku tanam. Sedangkan apa yang hadis ni, Nabi melewati kubur tu setelah lama mereka ditanam. Jadi nampak, satu lagi, Nabi bukan menanam pokok kurma. Nabi ambil satu pelepah dan Nabi bahagi setengah lagi. Apa maksudnya? Menunjukkan bahawa Nabi bukan nak menanam. Kerana kalau kita nak tanam satu pokok, jangan kita belah. Kalau kita belah, cepatlah dia mati. Betul tak? Maka ini semua penjelasan yang sepatutnya kita ambil kefahaman bahawa perbuatan yang kita buat sekarang ni ialah tak betul. Ya. Lalu Nabi mengatakan, semoga azab mereka dikurangkan selagi mana dia tak kering. Maknanya pelepah itu hanya akan kekal untuk sementara saja. Apabila dia dah kering, dia akan hilanglah, dia akan luput dan hancurlah. Ya. Maka ini salah faham, ya, sebahagian daripada masyarakat Islam daripada hadis tentang azab kubur ini, ya. Bertasbih, ya. Dia memang bertasbih mana-mana pun, bukan untuk dia. Barakallahu fiik. Ya, betul. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan tidaklah sesuatu daripada di langit atau di bumi kecuali dia bertasbih. Walakinnakum la tafqahuna tasbihahum. Cuma kamu saja tak faham tasbih mereka. Maknanya kita tak mendengar, tak melihat dia bertasbih. Maka bukan pokok yang atas kubur saja bertasbih. Ya. Dan sejak bila pula pokok tu bertasbih untuk orang? Maka ini semua kekeliruan. Apa aku nak tasbih kat engkau? Ibarat katalah nak bagi bahasa mudah lah. Saya bertasbih subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar untuk aku. Maka agak-agak pokok lagilah. Kan, kalau kita manusia yang berakal pun tak boleh nak tasbih untuk orang, ini kan pula benda yang tak berakal, yang tidak ada taklif. Dia bukan mukallaf. Dia tidak akan diseksa, dia tidak ada dosa pahala, ya. Maka ini semua kekeliruan, ya. Bahkan kita kata menyalahi hadis Nabi SAW tadi. Nabi tak kata kerana dia bertasbih. Bolehlah kita saya ambil kefahaman lah. Bila Nabi tacapkan, ini soalan kefahaman. Nah, siapa yang bagi soalan tu, saya bagi balas dengan soalan. Bila Nabi tacapkan pokok sebahagian, sebelah daripada pelepah kelapa, kurma, apa tujuan Nabi tacapkan tu? Ada yang kata hari ni mereka tanam pokok atas kubur, mereka kata untuk dia bertasbih. Mana datang perbuatan ni? Adalah hadis ni. Ini je satu hadis yang Nabi tacapkan pelepah kurma ni. Tapi hujah mereka lah pokok tu bertasbih. Betul atau tidak hujah tersebut? Alasan tersebut. Benar atau tidak bila Nabi tacapkan pelepah kurma tu untuk tasbih? Kerana dia bertasbih. Baik, kenapa Nabi tacapkan? Ya. Barakallahu fiik. Ya. Nabi tacapkan bukan kerana pelepah kurma tu bertasbih. Nabi tak kata pun macam tu. Tapi Nabi kata apa? Semoga azab mereka dikurangkan selagi mana dia tak kering. Maknanya itu Nabi tacapkan tu sebagai timer, penetap masa.
Selagi mana dia tak kering, maka semoga azab mereka dikurangkan. Nabi tak kata pun sebab dia bertasbih dan sebagainya. Ya, maka ini semua kekeliruan yang perlu diperbetulkan dalam masyarakat kita. Maka akhirnya dalam kuburan bila ditanam, jangan letak pokok-pokok atas tu. Sekarang pokok bougainvillea, pokok macam-macam pokok ada, ya. Jadi ini semua benda-benda yang menyalahi sunnah. Jadi kita kena ambil perhatian tentang hal ni, ya. Kerana dia ada implikasi bila kita buat macam tu, sebab kita dah sebut tadi, seolah-olah kita berburuk sangka dengan penghuni kubur tu bahawa dia sedang diseksa. Maka dia perlu kepada pokok-pokok ni untuk mengurangkan azab seksa dia. Maka perkuburan itu hendaklah dibiarkan. Tanah tu dengan tanah yang dikorek itu, tanah tu dia timbus semula. Dah dibiarkan. Cuma boleh diletakkan satu tanda lah, supaya orang tahu bahawa ini kubur. Supaya jangan ada orang langkah atau duduk atas dia. Itu sahaja. Ya. Kalau dia tanam pokok atas sebab tanda tu, Ustaz, tanda mana banyak, dia tak tahu mana. Di pokok ni, pokok kubur tu. Tapi itulah masalah pokok ni ada syubhat. Tasbih tak tasbih ni. Tak ada tasbih tu, Ustaz. Tapi tak pakai tanda je. Senang, dia besar kan. Kalau macam tu tidak ada masalah untuk anda mengubah sahaja tanda tu kepada satu kayu atau letak satu batu. Kalau dia berkerah je nak pokok, maknanya itu menunjukkan bahawa itu alasan je, sedangkan niat dia untuk tasbih. Kan? Jadi ini kita kena ambil maklum, ya. Kadang-kadang saya menghadiri urusan jenazah, ya. Jadi, kita ambil iktibar lah. Kadang-kadang si penggali kubur tu yang lebih-lebih. Dia dah sedia dia punya pokok segala. Cangkul semua memang sedia dah. Dia. Maksud dia masuk dalam package, kena bayar lah. Jadi, keselamatan. Bebaskan diri anda daripada package si tukang gali kubur. Sebagai waris, Allah yarham, si mati, kita kena bertindak. Kata, saya tak nak pokok-pokok dalam package ni. Kau gali, okey. Kau, ya, bawa cangkul kau, terima kasih. Pun, bila kita nak tanam, kita ambil cangkul tu, jangan bagi dia. Kadang-kadang, kita kena faham, bila nak gali kubur ni, dia ada politik juga. Si tukang gali kubur tu, dia nak tunjukkan dia buat kerja. Maka dia lah yang nak sibuk, nak gali semua. Kadang-kadang saya rasa duka cita juga. Kadang-kadang orang yang kat sekeliling tu tengok je. I come, I see, I look. Jadi biar orang lain, dia biar tukang gali tu gali dan dia lah yang tanam. Ini bagi saya itu satu yang tak wajar lah. Kita sebagai waris, bagi saya, insya-Allah kalau kita gali kubur untuk arwah tu, itu adalah satu bentuk kita berbakti kepada orang yang kita sayang. Kalau kita betul sayang, kita lah yang gali kubur, betul tak? Tapi ini masalah. Semua orang mendakwa, tetapi dakwaan semata-mata. Talk is cheap. Ailio je. Oh, sayangnya kita pada Allah Arham. Kenapa kau tak gali kubur dia? Kalau kita mampu gali, kita gali. Kan? Kalau perlu pada bimbingan tukang gali kubur, tak apalah. Tapi yang penting kita ada usaha lah. Ni. Paling tidak pun nak tembus, kita buat. Kan? Mungkin masa digali kita tak ada. Kita faham? Tapi bila kita nak tembus tu, kita lah ambil take part. Tapi kadang-kadang saya lihat, ramai yang datang ni semua tengok je. Ini ada pertunjukan ke apa ni? Ini satu sifat bagi saya yang tak wajar. Lagi-lagi daripada kalangan waris. Mereka lah. Tahulah kita bersedih semua. Tetapi ini adalah antara kita berbakti kepada orang yang kita sayang. Mungkin mak bapak kita, sesiapalah saudara mara kita. Kitalah yang tolong tembuskan kita. Tak ada masalah kita tolong menolong dalam hal ni. Tapi adapun kita duduk saja, saya ingat itu ada satu yang kurang wajar lah. Ya? Lebih-lebih kalau kita wakilkan kepada orang yang lain, orang yang tak ada kena-mengena, seperti tukang gali kubur tu. Ya?
sebab tukang gali tu dia bayar. Itu yang dia Tak kisah. Maka kita katakan kat dia, kau jangan risau. Bayaran RM200 kau, RM300 kau, terjamin. Tapi bagi saya, tanam. Bagi saya, kebumikan. Lepas tu kita bagi tahu, saya tak nak ni. Kadang-kadang kita ni duduk, kita dah terbiasa dengan wakilkan kat orang semua. Jaga anak kita wakilkan kat orang. Kita nak didik anak kita wakilkan kat orang. Masak pun kita wakilkan orang. Bersihkan rumah kita wakilkan orang. Mandu kereta kita wakilkan orang. Semua benda nak wakil. Kita mati pun kita nak wakilkan orang. Jadi ini bagi saya ni adalah satu tabiat yang apa, sikap yang tak wajar lah bagi seorang Muslim. Seorang Muslim tu dia sentiasa berdikari, dia sentiasa berusaha sendiri, dia tak bergantung pada orang lain. Ya. Kadang-kadang nak usung jenazah pun wakil kat orang. Dia wakil kat siapa? Van jenazah. Maka van jenazah tu yang mengangkut jenazah tu. Itu satu yang tak wajar sebenarnya. Dalam urusan nak mengusung jenazah, sunnahnya lah kita usung sampai kubur. Sebab tu kita kena bertindak kita kena adjust sikit. Kalau ada kubur yang berdekatan, kita ambil yang dekat. Nak mengatakan bahawa bila kita usung jenazah tu, itu adalah satu cara kita berbakti kepada si mati tu. Kita berbakti. Itu tanda sayang kita pada dia, sehingga kita sanggup usung. Apa lagi manifestasi kecintaan kita pada seorang yang tersayang lebih daripada kita usung jenazah dia. Sebab tu usung jenazah tu sangat signifikan. Sangat dan itu adalah antara yang disunnahkan. Ya. Bukan usung pergi ke van bawa pergi ke kubur. Kuranglah pahalanya. Kurang pahalanya. Kita wakilkan kat van. Maka van dapat pahala. Ini adalah benda-benda yang tak betul, yang perlu diperbetulkan. Andaikan kalau jauh tak jauh, maka kita adjust lah. Kita ni dah tak cerdik sangat ke? Adjust. Supaya kita usung. Lagi banyak kita usung, lagi bagus. Kalau tak dapat semua daripada rumah ke ni, separuh perjalanan ke macam mana? Kadang-kadang kubur tu seberang jalan je. Tapi dah biasa sangat, terlalu sudah didoktrinkan. Jenazah, van jenazah. Dah jadi adik-beradik. Jenazah, kena ada van jenazah. Maka akhirnya kita dah macam orang yang tak boleh nak berfikir. Kenapa jenazah? Jenazah, si mati itu dah meninggal lah. Dah beberapa jam dah ni. Orang dah ramai dah ni. Tunggu apa ni? Oh, tunggu van. Tunggu apa ni? Tunggu Tok Imam. Tunggu apa ni? Tunggu tukang gali kubur. Subhanallah, kita dah jadi orang yang tak boleh nak berdikari. Orang yang tak boleh nak berfikir sendiri. Maka ini semua kita kena bebaskan diri kita daripada semua ikatan-ikatan ni. Apa? Kau tak tahu nak mandikan orang? Kau hari-hari mandi, kau tak boleh nak mandikan orang yang kau kata kau sayang? Tak boleh nak solatkan? Solat jenazah, solat paling senang. 4 kali takbir je. Salam. Kau tak tahu nak usung? Kena ada van untuk nak mengusung. Lagi ni ramai orang ni, tak boleh semua sama-sama usung. Nak kata berat tak berat? Tak berat. Ramai orang boleh. Nak gali kubur. Ini semua benda yang mudah. Sekiranya kita ambil inisiatif untuk belajar, untuk ambil tahu. Kan? Tapi ini yang kita lihat berlaku dalam keliling masyarakat kita. Benda ni, maka tak heran pihak-pihak ambil kesempatan. Bila ada kematian, ni package A, package B, package A harga ni sekian. Ni ada talqin RM100, tahlil RM200, van jenazah RM300, tukang gali kubur RM200. Maka kita pun nak komplain, mahalnya, orang nak mati pun nak kena bayar. Memanglah sebab awak mengambil sikap jadi jahil, maka orang yang ada, dia tahu selok belok ni, dia ambil kesempatan. Bahkan orang-orang yang sepatutnya bersikap amanah, mereka khianat dalam hal ni. Dia letakkan charge.
Akhirnya yang hadir tu pun ambil kesempatan juga. Kena bayar kan? Tuan-tuan dan puan-puan, ambil maklum bahawa siapa yang meletakkan bayaran untuk khidmat dalam benda macam ni, orang inilah yang paling kita kena jauhkan diri kita daripada. Orang yang nak salat untuk dibayar. Kan ada yang jenis salat kena bayar. Saya faham macam tu. RM5. Kan? Ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Sejak bila pula kita beribadah dapat duit? Yang duk kata talqin, tahlil semua ni kena bayar. Dia kata ucapan terima kasih. Sembahyang gitu. Ucapan terima kasih tapi dia dah bagi dalam list. Dah paket semua dah. Total kadang-kadang nak dekat 1,000 ke apa-apa. Kan? Itu belum batu nisan lagi ya. Oh, batu nisan. Subhanallah. Ini semua benda-benda yang perlu diberbetulkan, ya. Baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menampakkan kepada nabinya tentang peristiwa yang akan terjadi pada umatnya hingga akhir zaman, hingga akhir kiamat, hingga hari kiamat. Maka kita telah dimaklumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang berlaku di akhir zaman nanti, tentang fitnah akhir zaman, ya, supaya kita ambil tahu dan supaya kita berwaspada dan berhati-hati dengan ujian-ujian akhir zaman ini, ya. Dan antara yang telah dimaklumkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang berkaitan tentang akhir zaman adalah tentang perpecahan umat Islam itu sendiri, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, dan umatku akan berpecah pada 73 kumpulan. Kata Nabi, kullaha finnar illa wahidah, semua kumpulan itu masuk neraka kecuali satu sahaja. Maka itu dalam perkara yang ke-94, kita yakin dan percaya dengan apa yang disebutkan oleh Nabi tentang perpecahan umat ini. Bahawa umat Islam, umat ini, kata Nabi, umatku. Maknanya umatku apa? Maknanya umat Islam itu, ya. Umat Islam itu akan berpecah kepada 73 kumpulan, kata Nabi. Hadis ni hadis yang sahih, ya, datang dalam riwayat jalur-jalur sanad yang saling menguatkan dan sampai ke tahap sahih. Hadisnya sahih, ya. Bahkan apa yang kita saksikan berlaku di keliling kita pada hari ini sebesar-besar bukti akan benarnya sabda Nabi SAW tentang perpecahan umat ini, ya. Maka apa yang maksud tersirat daripada hadis ini? Bahawa umat ini akan berpecah, ya. Pertamanya kita kena faham bahawa umat Islam diperintahkan untuk sentiasa bersatu. Sentiasa bersatu. Tetapi bersatu atas apa? Bersatu atas kebatilan? Bersatu atas kemaksiatan? Tidak. Umat Islam sentiasa diperintahkan untuk bersatu, menjaga kesatuan mereka, kesepakatan mereka atas kebenaran. Mereka perlu sentiasa sepakat atas kebenaran. Sebagaimana surah Ali Imran ayat 103, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah. Tali Allah, tali kebenaran. Seluruh kamu, jami'an, seluruh kamu. Dan jangan kamu berpecah. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah. Nabi mencela mereka yang memecah belahkan kesatuan umat ini. Dalam surah Al-An'am ayat 159, Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, sesungguhnya mereka yang memecah belahkan agama mereka hingga menjadi berpuak-puak. Allah kata, lasta minhum fi syai', engkau tak ada kaitan dengan mereka. Engkau tidak ada kaitan dengan mereka. Maknanya engkau berlepas diri daripada mereka. Mereka ni tak ada kena-mena dengan engkau, wahai Muhammad
ya, mereka yang memecah belahkan agama itu, ya, kepada kelompok-kelompok, kepada kefahaman-kefahaman, ya, aliran-aliran masing-masing. Islam berlepas diri daripada semua perpecahan ini, ya, kerana agama Islam itu adalah agama yang satu. Agama Islam ni ada satu versi sahaja, ada satu aliran sahaja, ya. Dalam surah Ali Imran ayat 105 Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat." Dan jangan kamu jadi seperti mereka yang berpecah dan berbalah sesudah datang kepada mereka kebenaran. Jangan kamu jadi seperti mereka yang berpecah dan berbalah. Dia berpecah, dia adik-beradik dengan berbalah. Bila berpecah, dia akan berbalah. Sesudah datang kepada kamu kebenaran. Sesudah datang kepada kita dakwah Islam, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, datang kepada kita Al-Quran, datang kepada kita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ini kebenaran yang sepatutnya menyatukan kita, ya. Maka kita ditegah daripada berpecah dan berbalah. Sesudah kebenaran itu terserlah, ya, bagi kita, ya. Maka kita ditegah daripada berpecah dan kita diperintahkan untuk bersatu, ya. Bersatu dan sepakat dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana surah Al-An'am ayat 153, Allah berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutlah ia, turutilah ia. Wala tattabi'us subul, dan jangan kamu ikut jalan-jalan persimpangan-persimpangan, ya. Fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya kamu akan tersasar, ya, daripada jalan Allah. Maka jalan Allah itu satu je, siratal mustaqim, ialah jalan yang lurus, satu. Yang jalan-jalan ni adalah jalan-jalan yang menyimpang, ya. Jalan-jalan yang menyimpang yang akan membawa kita kepada kebinasaan, ya. Dalam agama kita, dalam agama Islam, jalan menuju ke syurga satu. Jalan yang menuju ke keredaan Allah satu. Satu jalan, ya. Satu highway yang lurus. Manakala persimpangan-persimpangan itu yang ada ini semua adalah persimpangan kesesatan, ya. Maka kita ditegah daripada berpecah dan berbalah kerana mengikut hawa nafsu, kerana taklid, ikut secara membuta tuli dengan apa yang diwarisi daripada datuk nenek moyang. Kita ditegah daripada berpecah dan berbalah kerana ikut dan terbawa-bawa dengan apa yang datang kepada kita daripada orang kafir, daripada orang Yahudi Nasrani. Itu yang kita lihat pada hari ini. Sebahagian lebih suka ikut gaya dan cara dan rupa orang kafir berbanding orang Islam itu sendiri, ya. Maka ini semua adalah sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan yang ditegah oleh syariat, ya. Malah perbalahan dan perpecahan ditegah dalam hal akidah secara spesifik, ya. Kerana dalam hal akidah tidak ada ruang, tidak ada kompromi untuk kita berselisih, ya. Dalam hal akidah, ya, kepercayaan, tidak ada ruang untuk tidak ada kompromi untuk kita nak berselisih pendapat. Kerana dalam hal akidah dia tidak membabitkan pendapat pun. Akidah bukan masalah pendapat. Bukan masalah pendapat engkau apa, pendapat aku apa. Hal akidah dia adalah benda ghaib. Benda yang di luar jangkauan pendapat dan akal kita pun. Kerana itu dalam hal akidah dia adalah tauqifiyah. Hal akidah ialah ada apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu kita kena yakin dan percaya. Kita tidak boleh nak mengakal-akalkan, kita tak boleh nak bagi pendapat kita.
tentang bagaimana syurga itu, bagaimana neraka itu, bagaimana dalam kubur, ini semua benda-benda ghaib yang kita tak nampak, maka kita kena percaya sebagaimana yang didatangkan kepada kita dalam Al-Quran dan hadis. Demikian juga berkenaan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ghaib, segala ghaib, kita tak boleh nak bincangkan tentang Allah. Allah macam mana, Allah macam ni, Allah ada ni, ada tu. Sebaliknya kita kena beriman dengan Allah, percaya dengan Allah, dengan sifat-sifat dan nama-nama dia seperti mana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, tanpa berbicara lebih-lebih dengan berpandukan akal kita, Dalam hal fiqh, di sini ada ruang untuk kita memberi pendapat, atau berijtihad, dalam hal-hal yang tidak ada dalil secara spesifik, kerana kita maklum bahawa dalam hal fiqh, ternyata bahawa syariat Islam telah memberi satu garis panduan yang umum. Fiqh, syariat Islam tidak memberi hukum untuk setiap satu-satu, hanya sebaliknya dia hanya memberi satu garis panduan yang umum. Maka bila macam tu, maka di sini dia terbuka dan terdedah kepada perbezaan pendapat, Pun dalam keadaan itu, bila kita berbeza pendapat, bukan bererti bahawa kita kena berterusan macam tu, berbeza pendapat sampai bila-bila. Ini pun satu yang ditegah, satu yang dicela juga. Sebaliknya, bila kita berbeza pendapat, wajib atas mereka yang berbeza pendapat itu untuk mereka berusaha untuk bersatu juga, bersatu kembali. Atas apa? Atas dalil dan hujjah. Maka siapa yang membawa dalil dan siapa yang membawa hujjah, maka pendapat dialah yang akan diangkat. Manakala pendapat yang ternyata menyalahi hujjah, menyalahi dalil, pendapat itu perlu diketepikan. Bertepatan dengan surah An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Sekiranya kamu berbeza, berselisih pendapat dalam sesuatu perkara, tak kira apa juga, Allah kata, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan juga Rasul, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, An-Nisa 59, Maka kita kata inilah dia mazhab ahli sunnah wal jamaah yang benar, iaitu mazhab aliran yang benar, yang sentiasa menekankan sunnah. Nama pun mazhab ahli sunnah, bukan mazhab ahli sunnah hasanah atau mazhab ahli bid'ah hasanah dan perpecahan berkelompok-kelompok. Mazhab ahli sunnah, yakni kumpulan yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Wal jamaah, jamaah maknanya mereka sentiasa berjemaah, menjaga bersepakatan. Bukan mereka yang nak berpecah, lalu menimbulkan atau menciptakan aliran-aliran, tarikat-tarikat, mazhab-mazhab, kumpulan-kumpulan, parti-parti. Ini mazhab ahli sunnah wal jamaah membebaskan dirinya daripada semua hal-hal ini, Adapun pandangan yang mengatakan bahawa, ini tuan-tuan boleh ambil perhatian, ada yang syubhat. Bila ada perselisihan, apa biasa kita dengar? Ulama khilaf. Masalahnya ada perselisihan pendapat. Apa lagi? Apa tadi? Itu pandangan dia. Kita hormat pandangan dia. Biasa tak dengar? Ini pandangan yang, ini perkataan yang batil, tuan-tuan. Masing-masing ada pandangan masing-masing. Khilaf tu rahmat. Nanti dulu. Masing-masing ada pandangan masing-masing. Kita hendaklah bersikap terbuka, berlapang dada, terima semua syubhat.
Terima semua kebatilan. Kita raikan semua benda yang batil. Macam ada macam tu ke? Islam macam tu? Ini semua berselisih. Ada yang kata kalau sentuh lelaki perempuan bersentuhan, ada yang kata batal wudu, ada yang kata tak batal wudu. Ada yang kata kalau ada syahwat batal, kalau tak ada syahwat tak batal. Kita raikan semua pendapat-pendapat ni. Ini semua pendapat yang kita terima. Maknanya apa? Ini semua pendapat yang betul. Siapa yang sentuh lelaki perempuan, wuduknya terbatal dan wuduknya tak terbatal. Semua betul. Kita kata, you are talking nonsense. Ini cakap merepek. Mana pula batal, tak terbatal, ada syahwat, batal, tak ada syahwat, tak terbatal. Ini semua betul. Mustahil semua betul. Jawapan dia apa? Mesti satu je yang betul. Sebab tu kita kata agama Islam adalah agama yang satu. Satu, one way. Yang betul tu sentiasa, yang hak, kebenaran tu sentiasa satu. Tak mungkin benda-benda yang bertentangan, yang kontradik ni semua betul. Tak mungkin, mustahil. Allah dah kata dah, walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Antara kebenaran Islam itu, Allah kata dalam Al-Quran, kalau Al-Quran itu datang bukan daripada Allah, kalau Al-Quran itu bukan datang daripada Allah, pasti mereka akan mendapati banyak perselisihan dan pertembungan dan percanggahan dalam Al-Quran. Tetapi apabila kita lihat Al-Quran, kita lihat hadis, ternyata bahawa dia semua harmoni, dia semua tidak ada pertentangan. Itu bukti kebenaran dia. Maka perselisihan-perselisihan ni mana datang? Yang kata batal, yang kata tak batal, yang ada syahwat tak batal, tak ada syahwat tak batal, ni datang dari mana? Oh. Bukan. Ini adalah pendapat-pendapat. Perselisihan ini bukan datang daripada Al-Quran, bukan datang daripada Rasul, datang daripada pendapat-pendapat. Yang mana mungkin datang daripada pendapat para ulama yang disegani, yang dihormati, yang muktabar, yang diakui keilmuan dia. Tetapi yang pastinya dia bukan maksum. Kerana yang maksum, yang terpelihara daripada kesalahan hanya Al-Quran dan hadis. Ini yang kebenaran dia terselah satu. Itu yang kita sentiasa kena berusaha ke arah dia. Maka ini pendapat-pendapat ni semua tertolak. Yang perlu diambil adalah apa yang menepati dalil dan hujah. Yang pastinya hanya satu yang betul. Ya? Maka kembali kepada perkataan tadi. Kita raikan khilaf. Ulama berselisih pendapat. Umat Islam berselisih pendapat. Masing-masing dengan pendapat masing-masing. Kita hormat Syekh. Maknanya kita teruskan, kita terus berselisih, kita terus berbeza pendapat. Akhirnya seorang kata sah, seorang kata tak sah. Biar semua caca marba. Kita raikan. Apa kata tadi? Ikhtilafu ummati rahmah. Perbezaan umatku, perselisihan umatku adalah satu rahmat. Kita tulis lah. Ini perkataan yang ini. Ini dakwaan mereka, ya. Apabila nak menangani perselisihan dan perbalahan, persengketaan dan perpecahan dalam kalangan umat Islam, maka ada kelompok, bahkan di kalangan yang kita anggap sebagai agamawan, mereka mengatakan
ikhtilafu ummati rahmah. Dia kata ni hadis lah Nanti dulu. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan, khilaf, perselisihan dalam di kalangan umatku adalah rahmat. Satu rahmat. Apa artinya rahmat? Blessing. Satu kurniaan, satu pemberian, satu nikmat. Perselisihan kita satu nikmat. Maka kita lihat perkataan ini, kita boleh lihat daripada dua sudut. Satu daripada sudut, adakah benar ini satu hadis? Ternyata bahawa kata Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani rahimahullah, dia kata ungkapan ini tidak ada sanadnya untuk kita nak kata dia sahih tak sahih. Tak ada sanad. La asla lahu. Ini adalah perkataan yang tidak ada asasnya. Kalau nak kata hadis yang sahih atau maudhu', tak boleh nak kata sebab tak ada sanad. Tak ada dalam buku. Dia perkataan ni dia orang kata came from nowhere. Ini datang daripada tak tahu datang dari mana. Nak kata dhaif pun tak boleh. So dhaif maknanya ada datang daripada sanad, ternyata dalam sanad tu ada perawi yang lemah ke ni. Kalau maudhu' maknanya ada sanad dia, lepas tu dalam perawi tu ada seorang perawi yang penipu. Baru kita kata maudhu'. Ini nak kata dhaif tak boleh, maudhu' pun tak boleh. Sebab tak diketahui hujung pangkalnya. Akhirnya kita kata hadis ini tidak ada asasnya. Tak ada asasnya. Tak ada sanad. Ya. Itu dari sudut hadis. Dari sudut matan, dari sudut makna hadis, perkataan ini, tak boleh nak kata hadis pun. Perkataan ini adalah batil. Batil dan jadi perkataan ini adalah perkataan yang batil kerana dia bukan hadis. Batil maknanya tak benar kerana bukan hadis. Nabi tak kata macam tu. Tak ada sanad atau tak ada apa yang menyokong dia. Dia adalah perkataan yang batil. Mungkar maknanya tercela kerana maksud dia apa? Bila kita lihat maksud dia, perselisihan umatku adalah rahmat. Rahmat lawan dia apa? Azab. Cuba terbalikkan ayat tu. Perselisihan umatku adalah rahmat, maknanya kesepakatan umatku azab. Kan? Itu dia mesti ada malam lawan dia siang, tinggi lawan dia rendah. Perselisihan umatku adalah rahmat, maknanya persepakatan umatku azab. Kita dah sebut ayat Al-Quran, kita dah sebut hadis, semua yang menyuruh supaya kita bersatu, bersama, kasih sayang, jaga silaturahim, jaga hubungan kita, memaafkan. Tiba kita kata perselisihan umatku adalah rahmat, maknanya teruslah berselisih, berbalahlah kamu, bersengketalah kamu, berperanglah kamu sesama kamu. Rahmat. Alhamdulillah. Ini adalah perkataan yang batil dan mungkar, ya. Bahkan kita lihat surah Hud ayat 108. Allah kata apa? Allah mencela mereka yang berselisih. Allah kata wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka itu akan terus menerus mukhtalifin, ikhtilaf, mukhtalifin, berselisih. Dan mereka akan terus menerus berselisih illa man rahima rabbuk, kecuali mereka yang dirahmati oleh Tuhanmu. Boleh kita kata ayat Quran ni kontradik sama sekali dengan ungkapan ni.
Sekejap Surah Hud 118, ya. Allah kata wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka akan terus berselisih illa man rahima rabbuk, kecuali mereka yang dirahmati Tuhanmu. Maknanya apa? Maknanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah, mereka tidak akan berselisih. Sebab itu kita kata perkataan ini adalah mungkar. Kerana perselisihan umatku adalah azab. Kesepakatan mereka adalah rahmat. Bila umat Islam bersepakat, bersatu hati, bersatu padu, itu adalah satu rahmat dan satu nikmat, satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mereka berselisih, berbalah, maka ini adalah satu azab, satu bala, ya. Maka kita disuruh supaya sentiasa sepakat, supaya kita sentiasa bersatu. Tetapi bukan bersatu semata-mata bersatu secara zahir, bersatu badan, tetapi kita disuruh supaya bersatu hati di atas kebenaran, bukan di atas syiar-syiar jahiliah, bukan kita bersatu di atas bendera asabiah, bendera kepartian, bendera kemazhaban, ketarikan. Ini semua adalah kesatuan-kesatuan yang tidak diiktiraf oleh syarak. Syarak menyuruh supaya kita bersatu di atas kebenaran semata-mata, ya. Ada pun untuk setiap seorang kita kata engkau kekallah dengan pendapat engkau, ya. Ini ulama berselisih, kau pilihlah apa-apa pendapat engkau nak, ya. Satu kata batal, satu kata tak batal. Allah di mana? Ini dalam akidah pun berselisih. Allah di mana-mana. Allah tak ada tempat. Allah di atas, Allah di bawah. Mana? Allah di mana? Ada yang kata Allah tak ada kat atas, tak ada kat bawah, tak ada kat kanan, tak ada kat kiri, tak ada kat depan, tak ada kat belakang. Allah tak ada di mana-mana, Allah tak ada tempat. Kita kata you are lost. Awak tercicir Tuhanmu. You tak tahu kat mana Allah. Tercicir Tuhan. Dia tak tahu dia tinggalkan Allah kat mana. Dia tak tahu nak jumpa Allah kat mana. Maka ini semualah kata-kata yang batil. Kita katakan Allah di atas arasy-Nya, ya. Allah meninggi di atas arasy, ya. Maka kebenaran itu sentiasa satu. Adapun pendapat-pendapat yang menyelisih dalil, menyelisih hujah, inilah kita kata kita kena yakin dan pasti. Tak boleh kita kata aku betul boleh jadi salah, engkau salah boleh jadi engkau betul. Ini satu kataan juga. Ini macam main-main pula. Mana boleh mungkin aku salat ikut aku. Boleh jadi aku salat sahih, boleh jadi aku salat batin. Kau salat engkau, tapi aku rasa engkau punya salat salah, tapi boleh jadi betul. Karut. Kekeliruan yang dahsyat, tuan-tuan, ya. Maka itu dia, ya, kata Nabi SAW, umatku akan berpecah. Mereka akan berselisih, mengakibatkan mereka berpecah kepada 73. Para ulama menjelaskan bahawa 73 ini adalah kumpulan utama. Ada pun bilangan sebenar lebih daripada itu, seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Kumpulan tarikat je dah beratus. Itu dalam sufi je. Belum kumpulan-kumpulan yang lain, ya. Kumpulan dalam satu pendapat. Kadang-kadang satu pendapat pun ada banyak pendapat. Contoh dalam masalah qasar solat. Jarak berapa boleh qasar? Banyak pendapat.
Kan? Kita dah sebut sebelum ni kan? Ya. Jadi ini semua yang pendapat-pendapat yang mana kita kata yang benar hanya satu sahaja. Ya. Itu yang kita kena cari. Ya. Maka 70 ya. Allah menampakkan Nabi Muhammad tentang peristiwa hari kiamat ni include Isra Mi'raj. Nabi nampak neraka insya-Allah. Hadis Terjadi pada hari tak, yang diceritakan kepada kita dalam hadis bukan dalam Isra Mi'raj sahaja. Include termasuk. Banyak yang diceritakan kepada kita tentang hari kiamat kan? Tentang adanya titian sirat, adanya telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang amalan kita akan ditimbang, ya. Bagaimana amalan itu akan ditimbang, ya. Dalam syurga apa ada dalam syurga ada macam-macam, ya. Diceritakan kita dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, ya. Ya. Saya nak sebut tapi baik, cuma satu perkara yang perlu kita ambil perhatian tentang hadis perpecahan umat ini. Kata Nabi 73 kumpulan, kesemuanya masuk neraka kecuali satu. Perlu kita faham bahawa 72 yang masuk neraka itu tak semestinya kerana mereka jatuh kafir. Maka kita kata daripada 72 kumpulan yang masuk api neraka itu, sebahagian kerana mereka jatuh kafir, kerana mereka melakukan kekufuran, ya. Sebahagian kerana mereka melakukan kemaksiatan, ya. Dan sebahagian masuk api neraka kerana melakukan kebid'ahan. Yang mana ketiga-tiga ini melayakkan untuk seorang itu masuk api neraka. Maka api neraka itu bukan untuk orang yang jatuh kafir semata-mata. Demikian juga orang yang buat bid'ah dan orang yang buat maksiat, mereka diancam dengan api neraka sekiranya Allah tidak mengampuni mereka, ya. Adapun perbuatan kufur, ya, ia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan orangnya akan kekal dalam api neraka. Selain daripada itu boleh diampunkan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mungkin dimasukkan dalam, dan mereka akan dimasukkan dalam api neraka itu untuk sementara sebelum akhirnya, ya, ucapan la ilaha illallah mereka menyelamatkan mereka daripada terus kekal dalam api neraka. Akhirnya mereka akan masuk ke dalam syurga, ya. Kemudian kata Nabi, hanya satu yang selamat. Siapakah mereka? Nabi mengatakan, mereka yang berada di atas landasanku dan para sahabatku. Kerana itu kita sentiasa menegaskan bahawa kebenaran itu hanya satu saja. Kebenaran itu hanya satu saja. Apa dia? Kita lihat, Nabi menggabungkan kedua-dua itu. Mereka yang berada di atas landasanku dan para sahabatku. Nampak macam dua kan? Tapi ini dua ini adalah satu. Kerana Nabi kata 72 masuk neraka, satu saja masuk syurga. Ternyata bila satu tu Nabi kata yang berada di atas landasanku dan para sahabat. Nampak macam satu ni ada terpecah dua. Tidak. Satu ni adalah satu. Dia adalah ibarat apa yang pegangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya. Kenapa disebut para sahabat? Apa signifikan, apa relevannya? Kerana dia menjadi penjelas kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kita tekankan bahawa nak berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sejajar dengan pemahaman dan amalan para sahabat. Bukan seorang sahabat, bukan dua orang sahabat, tak, para sahabat secara kolektif. Maka apa yang mereka buat, kita buat. Apa yang mereka tinggalkan, kita tinggalkan. Kerana mereka lebih faham Al-Quran dan hadis daripada kita. Kerana mereka adalah murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah bersama dengan Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah. Mereka telah menerima Al-Quran dan hadis itu terus daripada Rasulullah. Mereka lebih faham daripada kita, ya. Baik. Saya ingat boleh sampai di situ. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.